Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Barang sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12, yaitu walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu sifat Al-Quran, Al-Quran dia menceritakan tentang hari ataupun peristiwa yang sudah berlalu. Dan Al-Quran satu maklumat yang cerita tentang benda yang akan berlaku satu hari nanti. Dan di antara salah satu ucapan dan dialog orang-orang yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, ketika mana diberikan kepadanya, dilihatkan kepadanya tentang azab neraka dan nikmat syurga, di antara ucapan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melihat dan kami telah mendengar. Maknanya di dunia dulu dia tak apa nak percaya tentang neraka ni, dia tak apa nak percaya tentang Islam. Tetapi apabila di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan ini nikmat syurga, ini azab neraka, dan ini balasan orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan, maka keluar dialog dan ucapan dia, Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hari ini baru aku parti elok. Sesungguhnya hari ini barulah aku ambil pengajaran, barulah aku dengar sungguh-sungguh. Waktu dunia dulu aku ambil ringan, ambil sambil lewa terhadap agama. Dan hari ini aku tengok benda ni dan aku ambil pengajaran sungguh-sungguh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kemudian permintaan orang ni dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk balik ke dunia untuk melakukan amal soleh. Dia nak minta pada Allah untuk balik saat duduk kat dunia, bagi hidup balik, bagi dia jadi muda balik, bagi dia ada kehidupan balik, supaya dia buat amal ibadat kepada amal soleh kepada Allah SWT. Inna muqinun. Dan sesungguhnya kami di kalangan orang-orang yang yakin. Baru dia yakin. Dan dalam ayat-ayat lain Allah SWT rakam juga, Rabbana absarna wa sami' dalam ayat yang lain, ya, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana.
Dalam surah Maryam ayat yang 38, alangkah terangnya pendengaran mereka, alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dua ayat ini nak bagi tahu, nak habaq kepada kita bahawa orang yang sudah menyesal, dan penyesalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala pertemukan di hari akhir esok. Beruntunglah dia kalau dia sedang awal kat dunia ni. Beruntunglah dia kalau dia muhasabah dan dia baiki kehidupan dia sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa dia. Dan kita kena ingat bahawa sepanjang hari kita Allah beri peluang kita untuk hidup, kita datang dalam keadaan sihat, kita boleh makan, kita boleh bersemang dengan anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita. Itu adalah peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita untuk kita baiki dan kita beramal soleh sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukaddimah yang ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ni tuan-tuan, Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ni kita muka surat 165, iaitu pada bab yang ke-6 menceritakan tentang muslihat iblis terhadap ulama. Nah, tu tajuk besar dia. Bagaimana iblis dan syaitan ni tuan-tuan sekalian, dia cuba untuk mempengaruhi, meracuni dan menggagalkan misi para ilmuwan dan para ulama. Orang yang ada ilmu tak terlepas daripada bisikan belitan syaitan. Jangan kita dok rasa bahawa ilmu aku ni banyak dah, pergi mengaji merata, aku dah kata okey, dah yakin dah. Belum tentu. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, dia pernah tegur kepada kita bahawa ilmu tinggi saja tidak menjamin seseorang untuk selamat di hari akhirat. Tak jamin lagi. Ada maklumat, ada ilmu, tak jamin lagi. Yang menjaminkan apa? Dia beramal dengan ilmu tersebut. Baik, muka surat 165, ya, perenggan yang kedua iaitu membicarakan tentang tipu muslihat iblis kepada ahli qurra. Ahli qurra ialah orang yang mahir membaca Al-Quran. Pandai baca Quran. Sekali kita akan tengok bukan sekadar riwayat Hafs an Asim yang kita nak baca ni. Orang Malaysia kita, tanah bayu kita ni baca Quran qiraat, yakni riwayat Hafs an Asim. Rupanya tuan-tuan, riwayat qiraat ni banyak lagi. Ya, ada Warashna, ada Kisainya, ya, ada Duri, ya, Kisai dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat tersebut. Dan riwayat-riwayat tersebut ada sanadnya yang sahih. Ya, bukan mereka macam tu ya. Seumpama seperti hukum silah mim jamak contohnya. Ya, seumpama seperti hukum tentang bagaimana perlu di tafkhim dan tarqiq, ada beberapa riwayat qiraat yang agak berbeza dengan cara kita baca. Baik, tuan-tuan sekalian, Al-Imam Ibnu Jauzi sebut dalam perenggan yang kedua, dia menyebut bahawa ada pula di antara qari lain yang berlumba-lumba tentang banyaknya qiraat. Maknanya dia bukan mengaji qiraat hak kita duk baca saja. Rupanya dia banyak lagi qiraat yang dia tahu. Ya? Pernah kulihat bagaimana sebahagian syekh yang menghimpunkan manusia, lalu dia menunjukkan seseorang pembaca Al-Quran sepanjang hari sehinggalah ya khatam 3 kali. Entah bagaimana bacaannya, entah sempurna ataupun entah tidak, kata Ibnu Jauzi. Maknanya peristiwa dan cerita ni berlaku pada zaman Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu ada seorang ahli qurra yang mahir tentang banyaknya qiraat ni. Satu hari dia baca Al-Quran dengan pelbagai riwayat qiraat, ya, dengan Warashnya, dengan Duri Kisainya, dengan Hafs an Asim. Dalam masa satu hari dia khatam 3 kali. Dia khatam 3 kali.
Kita satu hari pun teruk dah, tu pun baca. Kita mengaji dalam ilmu ulumul Quran, maratibul qiraah ni ada 3. Martabat untuk kita baca Quran ni ada 3 tuan-tuan. Pertama iaitu martabat tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil ni maknanya baca macam tu imam duk baca tu. Dia baca dia tak kalut. Tetapi masih lagi mura'atu bi ahkamut tajwid. Masih lagi meraihkan hukum-hukum tajwid. Bukannya baca tartil tapi dia langgar habis, mana iqlaq, mana dengung, mana gunnah dan sebagainya. Dah. Dia jaga tartil. Yang kedua iaitu tahqiq. Dia baca seketui-seketui, satu-satu, macam orang taranum tu. Taranum ada orang baca macam tartil. Tak. Taranum dibaca satu-satu. Kita dengar pun seketui-seketui kita dengar. Tahqiq. Dan satu lagi dibaca dengan maratibul qiraah, yakni bil hadar, dengan cepat. Dan ini berlaku kepada para hufaz Al-Quran. Ya, mereka kalau nak mengulang Al-Quran, kalau dia baca bil tahqiq, jawab dia bila dia nak habis ulang Quran pun tak tahulah. Sebab ulang Quran ni kena cepat. Walaupun dengan bil hadar, dengan cepat, dengan gaya penghafaz Al-Quran untuk dia mengingati kembali, untuk dia ulang balik Al-Quran, tapi masih lagi meraihkan hukum tajwid. Nah, dia kata, Ustaz, saya nak ulang Quran kena baca laju. Tak apa kot, dengung tak apa kot. Dah. Dengung ke hang kena dengung, sebab yang ni warat mesti mura'at bi ahkamut tajwid. Ini dawabit. Mesti, walaupun hadar ke, tartil ke, tahqiq ke, mesti kena hukum tajwid, kena mengaji, kena baca bagi betul. Imam Ibnu Jauzi menyebut bahawa dalam cerita ni tuan-tuan, ahli qura' ni dia tahu qiraat macam-macam, tapi tajwid dia lintang pungkang. Tidak lain dan tidak bukan, kata Imam Ibnu Jauzi, saat itu orang-orang juga berkumpul untuk melihat dan mendengarnya. Terpegun tuan-tuan. Kalau tu imam kita ni dia baca riwayat Warash, ya, Warash, wadduha jadi wadduha, imalah. Kita kagum tuan-tuan. Kita nak bagi peda hukum tajwid hak Hafs an Asim, hak imam kita tu pun kadang-kadang kita pun tak apa nak ingat beberapa hukum. Yang ni dia berumai riwayat lain, kita kata hebatnya dia, mesti dia mengaji tinggi. Akhirnya tuan-tuan, cukup bahaya. Walaupun ahli qura, dia kumpul orang untuk lihat, ya, dan yang tentunya sahaja mereka akan menganggap bahawa itu perbuatan yang baik. Maknanya dengan menghimpunkan banyak riwayat, lalu dia perhabis dengan cepat 3 kali satu hari khatam Al-Quran dengan tidak meraihkan hukum tajwid. Orang kata, hebatnya dia, ilmu tingginya dia, kami tak ada ilmu bab-bab ni. Kan? Orang puji dia. Baik iblis memperlihatkan kepada mereka bahawa bacaan yang sama dengan banyak pahalanya, tentu saja ia termasuk tipu daya iblis. Maknanya itu di antara tipu daya iblis kepada ahli qura. Ya, kepada ahli qura. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Poin yang kita bahas ni tuan-tuan sekalian, yang kita bincang ni ialah soal keikhlasan. Ia tak sama dengan orang yang ada ilmu, ya, dia baca dengan pelbagai qiraat ni, tapi dia meraihkan hukum tajwid dan untuk mengajar dan mendidik manusia. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau tak salah saya di Masjid Zahir. Saya pernah dengar Syekh Roslan baca qiraat, tapi dia habaq dululah. Dia baca qiraat apa? Dia habaq dulu. Orang yang ngaji qiraat dia tahu lah, Syekh Roslan ni baca qiraat. Dia habaq dulu. Maka itu untuk maknanya untuk bagi orang Melayu, orang Islam kita di Kedah ni bagi biasa dengar, rupanya bukan cara kita baca hak ni saja, rupanya ada lagi. Okey, tak ada masalah, kan? Tapi yang jadi masalahnya ialah iaitu berkaitan dengan hati tu. Ya, dia buat begitu sama ada untuk menarik perhatian manusia ataupun untuk mengangkat dirinya. Ini sebab tu soal keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Sangat penting kerana hal ini pernah disebut dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka disuruh kecuali supaya beribadat kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Mana agama ajak kepada kita bahawa buat ibadat, mengajar ilmu, apapun ikhlas kerana Allah. Dan ikhlas ni orang tak tahu. Hak ni orang tak tahu bagaimana dia dengan Tuhan. Ya, bagaimana diri dia dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, apabila kita sebut tentang keikhlasan ni, apabila kita sebut tentang keikhlasan ni tuan-tuan, kata seorang tokoh ulama, Fudail bin Iyad, ya, dia pernah berkata bahawa meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak, kata Fudail bin Iyad. Ya, dan mengerjakan sesuatu amalan kerana manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah SWT menyelamatkan kamu dari kedua-duanya. Maknanya ciri-ciri orang yang ikhlas ni, dua benda ni tak ada. Pertama, riak. Dia tak ada. Riak ni dia tak ada. Nah, yang kedua iaitu buat amalan kerana manusia, syirik. Syirik ini bukan bermaksud syirik akidah, bukan. Ini adalah sirah syirik dari sudut niat dia tu. Dia buat kerana manusia, tidak ikhlas. Bukan bermaksud dia terkeluar daripada Islam, bukan faham macam tu. Ya, syirik ini bermaksud dia merujuk, dia buat satu amalan kerana manusia, syirik. Buat amalan kerana manusia. Ya, bukan dari sudut syirik akidah, bukan niat itu. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak salafun salih ajak kepada kita tentang kepentingan ikhlas buat ibadat ni. Ya, dan ikhlas dalam buat ibadat ni, dia tak boleh kita ni buat depan orang dah. Dia jadi sendiri tuan-tuan. Boleh jadi sendiri maknanya dengan latihan dalam diri kita. Dia tak boleh buat-buat. Kalau buat-buat ni tuan-tuan, dia sat dia. Dia tak lekat. Dia tak serap. Dia tak serap. Ya, ikhlas ni tuan-tuan, di antara ciri-cirinya istiqamah, konsisten. Tanda ikhlas ni tuan-tuan, istiqamah dan konsisten, berterusan gerak kerja dia. Ya, ini dia tuan-tuan, ciri-ciri dia kata ulama Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jawwal Hikam. Ya, tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian tentu sahaja ia termasuk tipu daya iblis. Sebab qiraah Al-Quran harus diniatkan kerana Allah. Maknanya dibacanya Al-Quran mesti niat kerana Allah, bukan untuk mencari simpati manusia. Saat membaca pun harus perlahan-lahan, kata Imam Ibn Jauzi. Maknanya ada dua poin di sini. Pertama ikhlas, yang kedua kaedah baca Quran tu, janganlah nyaringkan bacaan Quran tu sampai mengganggu orang lain. Jangan, agama tak bagi. Jangan tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kita bila jadi makmum, tu imam baca, kita makmum tuan-tuan sekalian, dia punya baca Al-Fatihah ni tuan-tuan, makmum hak nombor 4 pun dengar Al-Fatihah dia. Ini kita nak kena tegur tuan-tuan sekalian. Kita ustaz, di antara hukum qauli, kita kena dengar kat telinga kita. Betul, dengar kat telinga kita saja, bukan dengar telinga sampai makmum yang keempat. Makmum yang ketiga, jangan macam tu. Kerana ia dapat mengurangkan pahala solat berjemaah kita. Dia akan kurangkan. Kena hati-hati benda-benda begini. Tuan-tuan sekalian, dengar, dia mengganggu orang. Kadang-kadang hak duduk sebelah kita ni ada penyakit was-was. Kita tak tahu ni antara hak dia semayang subuh kita, hak semayang maghrib kalian kita tuan-tuan. Hak kita ni okey lah. Ada orang dia tak boleh ada gangguan. Kalau ada gangguan, dia kena ulang balik. ulang balik, ada penyakit wah-wah. Jadi kita ni tuan-tuan kena jaga benda-benda macam ni. Sebab tu ini kaedah apabila kita solat berjemaah, dengar kat telinga saja, kita saja, dengan mengganggu orang lain, yang mengurangkan pahala. Tuan-tuan sekalian, dah hari ini disebut bahawa sampai menyaringkan suara. Menyaringkan suara. Sebab tu di antara salah satu, kalau kita perhati adab tilawatul Quran, di antara salah satu adab membaca Al-Quran, kata ulama, yang pertama tuan-tuan sekalian ialah
ikhlas kerana Allah. Itu semua kita tahu. Hal ini pernah disebut dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niat dia. Nombor satu, bacaan elok dah, tajwid semua elok dah, dia mengaji, tengok-tengok tak ikhlas, tak mau, tertolak. Ikhlas pertama. Yang kedua kata ulama, iaitu menghadirkan hati ketika mana membaca Al-Quran. Cuba hayati apa yang terdapat dalam Al-Quran. Khusyuk, tenang, berakhlak, ya, dan membaca Al-Quran supaya Quran itu memberi kesan dalam hati dia. Kerana hal ini pernah disebut dalam surah Muhammad dan surah An-Nisa ayat 82. Ini dalilnya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran? Maknanya Al-Quran ini bukan untuk dilagukan saja, bukan untuk kita ditaranumkan saja. Al-Quran ini untuk kita kupas, untuk kita bincang. Apa fiqhul hayat, apa ilmu hikmah yang kita boleh ambil daripada ayat Al-Quran tu. Sebab tu kata Al-Imam Zamakhsyari dalam kitab Al-Kashaf, dia menyebut bahawa perbezaan di antara makna tafsir dengan makna tadabbur, ini dua makna yang berbeza, tak sama. Tafsir, ia memerlukan disiplin ilmu yang banyak. Dia kena faham bahasa Arab, dia kena faham ilmu nasakh wal mansukh, dia kena tahu perkataan khas dan am dalam Al-Quran, mutlak dan muqayyad dan sebagainya, ilmu hadis, ilmu usul tafsir. Ahli tafsir dia kena tahu ilmu tu. Dan satu lagi, ilmu tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran dia tak memerlukanlah ilmu-ilmu tu. Ya, mungkin kita ni kesentukan masa, kesempitan untuk kita nak mengaji, mungkin tak sempat. Kita ni bukan jurusan agama, tak sempat kita nak buat mengaji-ngaji. Cuma kita nak ambil hikmah dalam Quran tu melalui tafsir Al-Quran, melalui tafsiran para ulama. Tadabbur, mengambil hikmah di sebalik tafsiran Al-Quran. Yang ni kata ulama, ia merujuk sasarannya kepada semua orang Islam. Semua boleh tadabbur, semua boleh kita hayati, tengok makna dia. Tuan-tuan sekalian, yang kedua, yang ni saya cuba untuk tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, apa dia, bahkan dalam satu hadis, ya, dalam riwayat Ibn Majah dalam sunannya, inna hadzal Qur'an nazala bihusnin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabaku. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Maksudnya dia turun dalam keadaan yang sedih. Maknanya bila kita baca Quran, dia meresap dalam diri ini. Itu fungsi Quran. Maka jika kamu membacanya, hendaklah kamu menangis. Makna di antara cara untuk kita tadabbur Al-Quran, kita baca Quran, kita cuba untuk menangis. Menangis. Ya. Jika kamu tidak boleh menangis, dia cuba nak menangis, tak menangis, tak keluar. Tapi tengok cerita Hindustan duk menangis. Kan? Baca Quran tak menangis. Kan? Lalu kata Nabi, fa in lam tabku fatabaku. Kalaulah hang tak boleh menangis, kata Nabi SAW, hang buat-buatlah menangis. Buat-buat menangis, berusaha untuk menangis. Buat-buat dulu, kata ulama, buat-buat dulu. Bila dia mai menangis tu, lama-lama dia teriak. Teriak tu bermaksud apa? Bila menangis ni tuan-tuan, apa hak kita baca tu meresap dalam hati. Ya, masuk dalam hati dan minda kita, dan dia merubah diri kita jadi orang yang mendapat panduan Al-Quran. Ini kata ulama. Lalu para ulama lagi menyebut bahawa di antara salah satu adab juga membaca Al-Quran ini, di antaranya ialah dia mestilah membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat yang suci, di tempat yang elok. Ya, semua ini disebut dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ini dalilnya. Yang ketiga kata ulama, bila kita nak baca Quran, tengok tempat-tempat yang terbaik untuk kita baca Quran. Kata ulama, terutamanya di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Antara rumah-rumah Allah.
kita main masjid, kita baca Quran, kita baca Quran. Jangan duduk sembang. Kadang-kadang kita, tapi nak sembang bukan kata tak boleh, langsung boleh. Tapi tuan-tuan, yang terbaik, yang luar sana tu kita dah banyak dah sembang. Main masuk dalam masjid rumah Allah ni tuan-tuan, perbanyakkan ibadat khususiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan baca Quran. Sebab tu para ulama fuqaha apabila memberikan hukum tentang apakah hukum orang bagi tazkirah sebelum Jumaat. Betul tak? Ada beberapa masjid sebelum khutbah Jumaat depa panggil ustaz bagi tazkirah. Para fuqaha berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, maka kata tak boleh. Pasal apa? Sebab Jumaat ni khas, maknanya hari Jumaat ni memperbanyakkan ibadat khususnya zikir, baca Quran dan semua. Itu pendapat yang pertama. Perbanyakkan hak tu. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Dan hal ini pada saya melihat kepada laman web Mufti Negeri Perak. Kerajaan mufti daripada bahkan mufti-mufti kerajaan yang lain membolehkan, mengharuskan untuk mengadakan tazkirah Jumaat sebelum khutbah Jumaat. Dibolehkan. Kenapa? Hal apa? Kerana waktu Jumaat tu menghimpunkan ramai orang yang waktu maghrib tak sempat nak mai. Waktu maghrib kalut kerja, nega. Hari Jumaat hang kalut ke tak kalut ke, hang kena mai Jumaat. Jadi di kesempatan itu EJK mesti fikir, lah ni macam mana kita nak bagi ilmu kat masyarakat ahli qaryah kita panggil ustaz main mengajar. Tak ada masalah, hukumnya boleh. Ini perbezaan di kalangan para ulama ketika memberikan hukum. Saya nak sebut bahawa ibadat khususnya membaca Al-Quran di tempat-tempat yang elok. Ini di antara adab ketika mana tilawatul Quran. Yang keempat, kata ulama, membaca Al-Quran mestilah dimulakan dengan doa isti'adzah. Isti'adzah itu bermaksud apa? Iaitu memohon berlindung kepada Allah dari golongan syaitan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adab fi Hamlatil Quran ada satu bab khas, iaitu babul isti'adzah, iaitu bab hukum sunat untuk sebelum kita baca Quran kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan picuh baca terus Quran. Memang Quran tu ibadat tilawah, baca tu dapat pahala, betul. Tapi sunnah dan sunatnya kita mulakan dengan isti'adzah. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah An-Nahl ayat 98. Ini dalilnya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ayat ni nak habang kepada kita bahawa, kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, ayat ni nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam duk buat ibadat pun iblis dan syaitan dia boleh kacau kita. Tu sebab tu dalam babul isti'adzah ni, dalam duk baca Quran, dalam kita nak membaca Quran, dalam ilmu Quran tu kita tu banyak, dalam bab tu pun kita dituntut untuk membaca isti'adzah supaya kita minta lindung daripada Allah, daripada iblis dan syaitan ni. Dia cuba untuk menggagalkan bagi hati kita tu tergelincir daripada mendapat ataupun ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aidah tuan-tuan. Baik, kemudian kata kelima, kata para ulama, maklumat ni tidak ada dalam, saya ambil maklumat tambahan. Yang kelima, kata ulama, membaca Al-Quran mestilah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini sunnah. Hal ini pernah disebut dalam kitab Mu'jam At-Tabrani, Mu'jam Awsat oleh Al-Imam At-Tabrani, iaitu khairul majalisu ma istaqbalul qibla, yang bermaksud sebaik-baik majlis adalah yang menghadap ke arah kiblat. Maknanya buat ibadat ataupun berdoa ataupun baca Quran mestilah menghadap kiblat. Dan sebaik-baik majlis, kata sunnah, kata Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat melalui riwayat daripada Ibnu Umar, iaitu apa? Menghadap kiblat itu sunnah. Sebab tu tok guru kita kadang-kadang dia tengok mana kiblat sebelum dia nak mengajar. Betul tak tuan-tuan? Sebelum dia nak mengajar, dia tanya ahli qaryah, mana kiblat?
Oh kiblat, dia menghadap kiblat. Maknanya macam ni, kedudukan dia macam ni. Ya, bukannya dia duduk belah tu, bukan dia duduk belah tu, bukan dia menghadap, tidak. Ustaz duduk sini, tuan-tuan menghadap. Yang tu sunnah menghadap kiblat. Tuan-tuan sekalian. Dan yang keenam kata ulama, hendaklah membaguskan suara dan tidak ghulu ataupun riya ataupun ujub, yakni mengkagumi diri sendiri. Kerana hal ini pernah disebut dalam satu hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, zainul Qur'ana bi aswatikum, cantikkan suara kamu dengan bitajwid dan juga dengan taranum dan sebagainya. Ini sunnah. Baik, kemudian kata ulama, ada pula sebagian qari, peringkat yang ketiga, yang menciptakan suatu bacaan yang berlagu. Satu qari dia tahu qiraat, satu lagi qari dia tahu taranum. Ini dua ilmu yang tak sama, tuan-tuan. Ada orang hebat taranum, Bayati, Hijaz, apa, Husaini ke apa, semua dia tahu, kan? Saya tak kerti taranum ni, saya pakai lagu saya. Ada orang dia pandai bab taranum, masuk pertandingan apa semua, memang hebat dia, tapi mungkin dia tak kerti bab qiraat. Qiraat dia satu ilmu yang lain. Tuan-tuan, kata Imam Ibnu Jauzi, sebahagian qari yang mencipta sesuatu bacaan dengan berlagu, sekalipun mungkin hanya sedikit, tetapi Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga ulama lain memakruhkannya. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sedangkan mendengarkan vokal lagu, yakni lagu dia tu, dia baca Quran dengan nyanyian, nanti kita tengok apa syarahannya, tanpa iringan muzik, dan muzik Arab termasuklah dibolehkan. Begitu pula qiraat Al-Quran dengan lagu yang membaguskan suara. Baik, perbahasan ini dia merujuk kepada apa? Para ulama membahaskan tentang, iaitu dia membaca Al-Quran dan dia lagu Quran itu dia tiru seperti nyanyian fusuq wal kabair, kata Imam Nawawi. Fusuq wal kabair ni, tuan-tuan sekalian, dia tiru nyanyian-nyanyian yang orang tahu bahawa kalau dia baca Quran ikut nyanyi lagu tu, orang tahu tu lagu nyanyian yang dinyanyikan oleh artis yang mungkin tidak menutup aurat, ataupun lirik-liriknya yang teruk dan sebagainya. Orang tahu. Nyanyian yang tiru fusuq wal kabair. Itu tak boleh. Kan? Dia pergi tarik lagu Hindustan. Contoh Kuch Ko Tahi, contoh cerita 2000. Kan? Dia tarik, dia ingat dia puh lagu tu. Dia baca Quran, dia ikut lagu Kuch Ko Tahi tanpa meraihkan tajuk dan sebagainya. Itu tak boleh. Ya? Itu tak boleh. Bahkan ulama mengata memakruhkan perkara ini. Ya, adapun Al-Imam Syafi'i membahaskan tentang apa? Melagukan, tapi syaratnya bukan fusuq wal kabair, ya. Tetapi syaratnya tanpa iringan muzik. Dia baca Quran, dia lagukan Quran, tapi tanpa ada iringan muzik. Iringan muzik, tuan-tuan sekalian, tak boleh. Sambil duk baca Quran, sambil duk main gitar, contoh. Tak boleh. Imam Syafi'i tak bagi. Dalam kitabnya, dalam mazhabnya, tak boleh. Begitu pula qiraah yang lagunya, dan tapi diharuskan untuk kita melagukan, mempercantikkan dan merelokkan bacaan ataupun melagukan Al-Quran kita. Bacaan Quran kita disunatkan untuk kita melagukan. Walaupun ustaz, suara saya bukan sedap, dia ada bukan kira sedap tak sedap, kan? Ini bakat. Bakat ni, tuan-tuan, talent. Yang penting adalah kita cuba untuk menghayati dengan lagu kita. Dengan lagu kita, mudah-mudahan dengan cara kita baca Quran untuk melagukan supaya untuk mendapat pengajaran hasil daripada bacaan kita itu, termasuklah orang yang zainul Quran bi aswatikum. Ya, perindahkan bacaan Al-Quran dengan suara yang baik, yani dengan suara kalian. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan sekalian, ini di antara poin perbahasan kita pada pagi subuh ini. Beberapa teguran oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala kepada ahlul Quran. Kepada ahli qura yang tinggi ilmu Al-Quran dia, tapi ada masalah dari sudut niat dan ada masalah dari sudut pendekatannya. Jadi kita belajar pada hari ini, tuan-tuan sekalian, untuk kita berhati-hati. Jangan sampai kita ni tergelincir, ya, daripada landasan
supaya amal ibadat kita ni tuan-tuan sekalian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita dalam duduk dalam kedudukan apa pun. Ada ilmu, cara uji kena ada, cara ujian, cara orang ada ilmu. Orang hak tak ada ilmu, apatah lagi mudahlah syaitan dan iblis untuk merosak dan menggagalkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahas lagi ya, tipu dari iblis kepada qari, tak habis lagi. Pasal qari Quran ni tak habis lagi. Pertemuan akan datang kita akan bahas lagi tuan-tuan sekalian. Khususnya ahli Quran, yakni penghafaz Al-Quran. Nanti kita tengok. Sebab tu di antara konsep dakwah ni tuan-tuan, basyiran wa nadhira. Ya, kita tahu bahawa banyak hadis-hadis dan ayat Quran cerita tentang kelebihan ahli Quran. Cukup banyak. Ya, bahkan ahli Quran boleh bagi syafaat kepada orang yang menghafaznya, yakni ahlullah, yakni ahli Quran. Tapi ingat, satu lagi yang kita nak kena tahu bahawa ancaman Allah kepada orang yang mengingkari ilmu yang dia ada. Ancaman, jangan duk main. Ya, memang fadilat banyak, ancaman pun besar juga. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada jalan lain melainkan untuk kita sentiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri kita daripada tergelincir jalan ibadat kepada Allah SWT. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas berkaitan dengan tipu daya iblis kepada ahli qura dan penghafaz Al-Quran. Yang kedua, kita akan masuk satu subtopik yang baru, muslihat iblis terhadap golongan muhaddithin. Ahli hadis. Nanti kita tengok ahli hadis ni macam mana tipu daya dia. Banyak tuan-tuan sekalian, dia kena seketul-seketul. Walaupun zaman Imam Ibn Jauzi, masyarakat kita ni ada perangai-perangai tu. Kita jangan duk teriru perangai ni supaya ia ambil pengajaran. Bahkan nanti kita tengok pada fuqaha pun kena bohong dengan iblis. Fuqaha, muhaddithin, ahli qura, fuqaha, penghafaz Al-Quran, tuan-tuan kena tipu dengan iblis. Kitab ni cukup cantik tuan-tuan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak kepada kita. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.